Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar Aiman bin Yusuf akan menceritakan tentang apa itu uslub mau'izah hasanah. Uslub secara mudah kita boleh fahami dengan kita samakannya dengan maksud metod atau wasail. Kerana maksud metod ialah cara kita merancang segala sesuatu berkaitan dakwah, manakala wasail pula bermaksud cara kita menggunakan uslub itu supaya sampai kepada mad'u berkaitan apa yang hendak kita sampaikan atau kita nasihatkan. Tetapi sekiranya kita fahami dengan lebih dalam dan lebih teliti lagi maksud definisi uslub itu dari segi bahasa dan istilah, hakikatnya uslub itu berbeza dengan maksud metod dan wasail, kerana uslub ini lebih terjurus ke arah kebolehan atau kepandaian seseorang dalam menyampaikan Islam kepada mad'u. Dari sudut bahasa, uslub diertikan dengan jalan, arah tuju, aliran pemikiran dan berbagai-bagai jenis kepandaian. Manakala dari sudut istilah pula, uslub ialah penggunaan bahasa dalam berbagai cara atau berbagai gaya bagi tujuan menyampaikan atau memudahkan kefahaman untuk sampai kepada mad'u. Dari sudut bahasa dan istilah ini dapat kita fahami bahawasanya uslub itu ialah kebolehan atau kepandaian kita dalam mengolah dan menjelaskan dakwah yang hendak disampaikan kepada mad'u dengan matlamat ianya difahami dan diterima dengan mudah. Seterusnya, definisi mau'izah hasanah. Mau'izah berasal dari kata dasar wa'aza yang bermaksud memberi nasihat, memberi khutbah atau memberi peringatan akan perkara yang tidak baik. Manakala hasanah pula berasal dari kata dasar hasan yang bermaksud baik, cantik, elok. Menurut ulama-ulama tafsir, ketika menafsirkan perkataan mau'izah hasanah, kebanyakannya melihat mau'izah ini sebagai nasihat yang berupa dalil-dalil yang dapat menghampiri kebenaran dan memberi kepuasan yang baik dalam diri. Berkata Ibnu Katsir, nasihat yang baik ialah dengan menyatakan segala tegahan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta memberi peringatan terhadap kejadian yang pernah menimpa manusia dan mengingatkan orang ramai supaya mereka sentiasa beringat-ingat akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Said Qutb pula ada mengatakan yang mau'izah hasanah ialah cara masuk ke dalam hati dengan lemah lembut, bukan dengan mengherdik, mencela dan bukan juga dengan membuka kesalahan lalu yang kadang-kadang berlaku disebabkan kejahilan kita sendiri atau niat untuk sesuatu yang baik. Sesungguhnya lemah lembut dalam memberi nasihat dapat memberi hidayah kepada hati-hati yang jahat, dapat menjinakkan hati-hati yang liar dan insya-Allah dapat lebih membuahkan hasil dari menggunakan cara-cara atau kata-kata yang kasar. Dari huraian ini dapat kita simpulkan atau kita rumuskan bahawa mau'izah hasanah ini ialah satu gaya penyampaian dakwah yang mana dapat menjadikan dakwah ini disukai dan diterima dengan baik oleh mad'u. Sekian itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tafizan bin Rosli dan saya akan meneruskan apakah metod mau'izatul hasanah. Dalam konteks dakwah, penggunaan perkataan metod ini lazimnya dikaitkan dengan istilah khusus iaitu metod dakwah. Apakah metod dakwah? Metod dakwah ialah salah satu cara ataupun jalan yang dilakukan oleh para pendakwah untuk menyempurnakan misi dakwah ajaran Islam melalui strategi-strategi tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut terdapat satu perkataan yang kita fahami sebagai satu simbol asas komunikasi
dalam bentuk komunikasi tersebut terdapat yang paling lembut dan santun, di samping membentukkan kita satu kesedaran jiwa. Kita lihat perkataan Qaulah tersebut dalam bentuk kegiatan dakwah. Dia melalui beberapa peringkat. Yang pertama sekali ialah peringkat tabligh, yang mana tabligh ini ialah kita fahami ialah satu menyampaikan. Apa yang disampaikan, iaitu yang disampaikan ialah ajaran Islam kepada manusia agar diimani dan difahami untuk dijadikan satu pedoman hidup. Yang kedua ialah ta'lim. Konsep ta'lim ini adalah satu bentuk pendidikan dan pengajaran yang dilakukan untuk mengajar berdasarkan penyelidikan dan pengalaman. Apa yang diajar ialah untuk melahirkan kesedaran kepada manusia tentang siapakah kita di muka bumi ini. Dan yang ketiga ialah tazkir dan tanbih. Tazkir dan tanbih ini membawa maksud satu peringatan dalam konteks dakwah yang membawa pengertian dan makna yang berbeza, namun dia dalam konsep dan konteks yang sama, iaitu memberi nasihat ataupun memberitahu, membangkitkan dan memberi perhatian kepada apa-apa yang berwaspada. Dan yang keempat ialah taujih wal irsyad. Perkataan tersebut difahami membawa maksud bimbingan konseling. Dan yang kelima ialah nasihat, iaitu kita tahu ada satu anjuran, nasihat ini bersifat satu anjuran dan motivasi yang membuatkan kita melakukan suatu kebaikan. Dan yang keenam ialah tabsyir dan tanzir. Apakah tabsyir dan tanzir? Ya, sama juga, iaitu peringatan. Tapi peringatan dalam bentuk apa? Peringatan dalam bentuk cerita. Di dalam Al-Quran terdapat ada cerita yang menggembirakan dan cerita yang memberi kita satu membuatkan kita timbul satu perasaan takut, bimbang, ataupun kita rasa macam insaf. Iaitu apakah dia? Yang pertama sekali ya tabsyir, yang membawa maksud menggembirakan dengan membayangkan ilustrasi pahala, manakala tanzir bermaksud memberi khabar takut dan bimbang atau ingatan. Yang ketujuh ialah uswah wa tadbik. Uswah bermaksud keteladanan. Secara umumnya kita tahu ia merujuk kepada keteladanan Nabi Muhammad SAW, yang mana dia dijadikan satu idola ataupun ikut-ikutan dalam segenap aspek kehidupan. Manakala tadbik kita boleh definisikannya sebagai satu usaha untuk kita terapkan ataupun serapkan, sekaligus kita boleh mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam teladan. Contohnya ialah Nabi Muhammad SAW. Kita mengusahakan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan sunnah baginda. Dan yang terakhir sekali ialah ibrah dan ataupun ibarah. Kedua ini membawa maksud yang sama, iaitu mengambil pengajaran ataupun mengambil pelajaran daripada contoh yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah yang kita boleh ambil pelajaran daripada kisah tersebut. Salah satunya ialah kaum Nabi Lut, dan banyak lagi. Sekian daripada saya, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aziz bin Muhammad Amin. Jadi saya teruskan dengan ciri-ciri mau'izatil hasanah. Ada beberapa perkara yang disarankan oleh Said Qutubi. Beliau menyarankan kepada semua pendakwah-pendakwah untuk menggunakan kaedah atau ciri-ciri yang disarankan ini perlu ada di dalam pelaksanaan mau'izatil hasanah. Antara ciri-cirinya yang pertama ialah menyampaikan sesuatu nasihat itu dengan
lemah lembut, dengan pertuturan yang baik, pertuturan yang boleh diterima pakai oleh masyarakat, yang bila mana kita menyampaikan tu, orang akan tersentuh hati, dengan akan merasakan tertarik dengan apa yang disampaikan tu, dengan maksud mau'izatul hasanah tu sendiri membawa maksud nasihat yang baik. Bila mana nasihat yang baik ni takkanlah kita nak sampaikan dengan cara kekerasan, dengan cara keganasan. Walaupun benda tu baik, kita tak boleh menyampaikan sesuatu tu dalam kita memaksa seseorang tu untuk menerima apa yang kita sampaikan. Dia jadi macam seseorang tu boleh kata tak ikhlas, walaupun ikhlas ni bukan perkara yang mudah untuk kita nilai. Bila kita paksa tu, orang jadi sukar untuk menerima, walaupun perkara itu baik. Dia menerima dengan diri sendiri, bukan dalam keadaan paksaan. Walaupun benda tu baik, dia niat tidak menghalalkan cara. Sebab itu bila kita menggunakan, konklusinya di sini, kita menggunakan pertuturan yang baik. Kita kena menggunakan pertuturan yang lembut, yang boleh menyentuh hati dan perasaan orang yang mendengar. Baik, yang keduanya ialah kita perlu menjauhi sikap sombong dan bangga diri terhadap terhadap sasaran dakwah kita. Bila mana kita bersikap sombong dan bangga diri ni, orang yang mendengar dakwah tersebut, yang menerima nasihat tersebut akan macam kenapa dia jenis macam bangga, kenapa dia sikap dia begini, kenapa orang yang menyampaikan sikapnya begini. Orang akan merendahkan dia punya darjat dia. Sebab tu Nabi kata apa, man tawadda'a rafa'ahu Allah. Allah yang mengangkat, rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya, maka diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia yang angkat. Yang kita bangga diri, yang sikap sombong, bongkak dengan apa yang kita rasa kita duduk depan tu, kita mengajar, kita yang bagus, kita yang sempurna. Bila kita yang rasa yang sempurna, kita dianggap macam manusia yang mengangkat kita. Bila kita rasa rendah diri dan kita bersifat lemah lembut, sopan santun, beradab apa semua, Allah yang mengangkat. Bila Allah yang mengangkat, darjatnya lebih tinggi. Baik, bila mana hilang sikap sombong dia, hilang sikap bangga diri, maka mudahlah akan ia yang menyampaikan nasihat itu, yang menyampaikan mau'izatul hasanah itu, untuk orang menerima apa yang disampaikannya. Baik, itu yang kedua. Baik, yang ketiga ialah kita perlu sebagai penasihat ini, sebagai orang yang menasihati orang ni, kita perlu menghindari kata-kata sindir, kata yang boleh merendahkan kehormatan kepada orang yang kita nasihat. Kita perlu menjaga kata-kata kita, tutur kata kita, walaupun kita tahu orang yang kita nasihati tu dia sedemikian rupa, dia jenis yang macam mana kita tahu. Walaupun sebegitu, kita perlu menjaga hati dia, kita perlu menjaga kehormatan dia, sebab kita nak nasihat dia untuk tarik dia ke arah kebaikan. Bila kita nak tarik dia ke arah kebaikan, kita beri impak yang negatif kepada dia, mungkin dia tidak terima apa yang kita sampaikan. Kalau dia terima sekalipun, dia akan kurang gemar dengan dengan cara kita menyampaikan nasihat tu. Dia akan macam dia ni dah lah macam merendah-rendahkan aku, dia dah lah sindir-sindir aku, lepas tu dia nak aku ikut dia pula dengan ke arah agama. Aku macam tak suka lah. Mungkinlah sebegitu tanggapan diri dia yang direndahkan, dia akan terkesan dekat dalam hati. Sebab tu kita kena menghindari, sebagai penasihat, sebagai pendakwah ini, kita kena menjaga tutur kata kita daripada menyindir, ataupun mungkin kita tak perasan kita tersebut perkataan yang tidak baik untuk mereka. Kita perlu menjaga perkara-perkara tersebut daripada berlaku. Sekian, itu saja daripada saya, ciri-ciri atau kaedah sedikit tentang mau'izatul hasanah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahid bin Muhammad Nasruddin. Jadi saya teruskan dengan dua perkara yang saya bawakan seterusnya setelah sahabat-sahabat saya tadi, iaitu yang pertama adalah kepentingan mau'izah hasanah dan yang kedua adalah kebaikan mau'izah hasanah. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan dahulu tentang kepentingan mau'izah hasanah, uslub mau'izah hasanah. Jadi kepentingan uslub mau'izah hasanah ni hakikatnya banyak, namun saya tekankan kepada tiga perkara. Yang pertama adalah lebih dekat dengan masyarakat. Jika kita teliti makna mau'izah hasanah itu sendiri,
Mau'izah hasanah ini apabila kita menunjukkan suri teladan yang baik, nilai-nilai dan akhlak murni Islam. Kemudian uslub mau'izah hasanah ini sendiri sebenarnya adalah membawa maksud mengikut Imam Ghazali, memudahkan, bukan menyusahkan, mendekati dan bukan menjauhi. Kan? Jadi bila kita faham konsep uslub mau'izah hasanah ini, dan kita bawakan ketika mana kita berdakwah kepada mad'u kita ataupun orang yang kita target untuk tarik dia mengenal Islam yang sebenarnya. Jadi mereka akan lebih tertarik kerana mereka rasa dekatnya Islam dengan kehidupan harian mereka. Yang kedua adalah terlihatnya keindahan Islam itu sendiri, kan? Bila kita tunjuk akhlak yang baik, kita bagi contoh yang paling kita nampak zaman sekarang ni lah, realiti sekarang dalam pandemik ini adalah Ustaz Abid Liu, kan. Bila mana dia menunjukkan contoh-contoh yang baik, akhlak yang baik, orang maki dia, dia salahkan diri, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, menangis, berdoakan balik kepada orang yang membencinya, memakinya dan sebagainya, kan. Kita tunjuk akhlak Islam itu, akan terlihat sebenarnya Islam ini amat indah, kan. Yang ketiga adalah kita akan dapat melihat dan memahami makna Islam secara zahir dan batin, kan. Jika selepas seorang mad'u itu rasa dekat Islam itu, kemudian lepas dia dah belajar, dia rasa, dia nampak keindahan Islam itu, maka seterusnya dia akan faham dan dia akan lihat apakah sebenarnya Islam bawakan kepada manusia, kepada masyarakat, kepada dunia, kepada kehidupan kita. Baik, seterusnya yang kedua adalah kebaikan mau'izah hasanah. Kebaikan mau'izah hasanah. Tadi kepentingan, ini adalah kebaikan, antara kebaikan. Saya bawakan dua kebaikan mau'izah hasanah di sini. Yang pertama adalah menyentuh hati manusia. Sebagaimana yang saya dah katakan tadi, kan, bila orang itu dah lihat sendiri keindahan Islam, dah nampak rupanya Islam ini membawa akhlak ataupun kita kata adabnya yang dibawa, tasawuf yang dibawakan oleh Islam ni amat indah, dia akan menyentuh hati manusia. Macam tadi saya katakan contoh Ustaz Abid Liu, kan, kita nampak paling mudah zaman sekarang ni Ustaz Abid Liu, bila orang bagi suatu keburukan kepada dia, dia tidak membalas, bahkan dia doa kebaikan kepada orang tu berlipat kali ganda, kan. Jadi kalau orang yang mempunyai hati dan mentaliti yang bersih, mereka akan nampak dan hati mereka akan tersentuh. Subhanallah, sungguh indahnya Islam tersebut. Ini antara kebaikan yang pertama daripada uslub mau'izah hasanah ni. Terusnya yang kedua adalah masyarakat akan lebih yakin dengan Islam, agama Islam ini sendiri, kan. Jadi bila mana kita contoh, saya katakan tadi, orang yang berfikiran akal cerdas, hatinya sihat, mereka tersentuh melihat tindak tanduk orang Islam ini, indahnya bagaimana mereka solat sistematik, ada punya seorang imam, yang lain semua ikut. Mereka akan lihat keindahan Islam itu, so mereka akan lebih yakin dengan apa yang dibawakan Islam, kan. Kita kalau kita mempelajari ilmu perbandingan agama juga, kita akan lihat bahawa agama-agama lain sebenarnya mereka yang menganuti agama mereka sendiri kurang yakin dengan apa yang mereka, masih meragui sedikit. Tapi jika kita menteliti dan kita mengkaji agama Islam ini dan orang-orang Islam yang betul-betul beriman, yang betul-betul memegang syariat Allah, mereka, keyakinan mereka amat tinggi yang meyakinkan orang lain juga. Dan semestinya agama Islam adalah agama yang benar, hanya sahaja menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya. Terkadang masyarakat ini memandang serong terhadap manusia-manusia yang kita kata daripada contoh golongan jalanan, kan, lorong-lorongan. Mereka pandang serong kepada mereka yang mereka ni akan masuk neraka dan takkan mampu berubah. Namun hakikatnya, jika mereka inginkan, mereka tertarik dengan Islam, uslub dakwah yang kita bawakan, dan mereka mengikuti kita dalam Islam, mempelajari, memahami agama Islam yang sebenar, maka sebenarnya mereka mampu berubah dan pintu taubat sentiasa terbuka. Bila mana mereka berubah, mengikuti kita dalam dakwah Islam ini sendiri sebenarnya, maka akan mengubah persepsi masyarakat yang sihat minda dan hatinya bahawa semua orang mampu berubah dengan Islam. Islam membawa suatu kebaikan dan rahmatan lil alamin. InsyaAllah itu sedikit saja daripada saya. Salah silap mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.